Mudah-mudahan diberikan kesihatan, luaskan rezeki, letakkan keimanan serta kesihatan dunia akhirat. Dan begitu juga buat Syifa untuk Hajah Fatimah binti Rasimin, Hafsah binti Sarbini, Hajah Siti Salbia, Muhammad Azman bin Rashid dan Haji Muhyiddin kerana ada pembedahan jantung. Dan begitu juga mungkin para jemaah yang mempunyai saudara mara yang sakit ataupun diri sendiri, mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan dengan berkat Fatihah Syifa ini Allah sembuhkan diri kita serta beri kesihatan pada ahli keluarga kita juga. Dan begitu juga kepada almarhum itu Ahmad bin Masrum yang telah ke rahmatullah. Mohon kita doakan mudah-mudahan roh beliau dalam orang-orang yang soleh dan mudah mendapat kebahagiaan di akhirat. Amin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا وفي نعمه كفي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وسلطانك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقاد وتنفر بالقراب وتقضى بالحوائج وتنهر الغائب وحسن الحواتم ويستصغى الهم بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا ودينا قيما ورزقا واسعا وعملا صالحا والشفاء من كل داء وحسن الخاتمة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kedua orang tua kami yang telah menjaga kami dari kecil hingga dewasa. Ampunkanlah dosa isteri kami, anak-anak kami, guru-guru kami dan sekian muslimin muslimat tidak kira hidup atau yang telah meninggal dunia. Ya Allah, ya Tuhan kami mendatangkan ke hadrat-Mu, Ya Allah, mengharapkan keampunan keridaan-Mu, Ya Allah. Ampunkanlah dosa kami yang dahulu, Ya Allah, dan ampunkan dosa kami yang sekarang, Ya Allah. Tiada siapa yang dapat mengampun dosa kami kecuali-Mu, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami petunjuk, ihdinas siratal mustaqim. Janganlah Kau sesatkan hati kami setelah Kau beri petunjuk, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, lembutkanlah hati kami dan sucikanlah hati kami seperti mana Kau berikan kepada kekasih-kekasih-Mu, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepada-Mu, Ya Allah, kami sembah dan hanya kepada-Mu, Ya Allah, kami mohon pertolongan urusan dunia dan urusan akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, angkatkanlah penyakit wabak COVID-19 ini, Ya Allah, dan berikanlah obat atas rahmat-Mu, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bifadlik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Kepada para
jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dan mungkin yang sedang live lihat pada FB di Masjid Mujahidin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di mana Allah telah kurniakan kita kesihatan pada tubuh badan kita serta keimanan. Dan alhamdulillah ya di dalam keadaan wabak ini COVID-19 kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah beri kesihatan pada kita ya dan dipelihara ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita, dan mudah-mudahan insya-Allah kita terus beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga merit nafas yang akhir insya-Allah, amin rabbal alamin. Baik, insya-Allah pada hari ini saya masih berkongsi di dalam kitab Minhajul Abidin wasiat Imam Ghazali. Ya, baik, insya-Allah seperti semalam saya berkongsi, saya akan sambung ya. Di mana dalam kitab ini mengatakan ya, sesungguhnya hamba Allah itu pasti akan teringat untuk beribadat ketika bangun dari tidur. Dia akan tajarud dengan tekad untuk beribadat yang mana bermula dari keyakinan yang wujud di dalam hati yang suci ya. Seperti semalam saya berkongsi dengan para jemaah bab mengenai hati ya, hendaklah kita sucikan hati kita seperti dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang seperti saya terangkan semalam. Dan insya-Allah seterusnya perkara ini merupakan petunjuk dan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana Allah berfirman dalam kitabnya, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afaman syaraha Allahu sadrahu lil Islami fahuwa ala nurim mir rabbih." Ya, artinya jika demikian, adakah orang yang telah dilapangkan Allah dadanya untuk menerima Islam lalu ia tetap berada dalam cahaya hidayah petunjuk dari Tuhannya, sama seperti orang yang tertutup mata hatinya dengan selaput kederhakaan. Surah Az-Zumar ayat 22. Dan seperti semalam saya terangkan juga, ini semua just recap saja ya, apa yang saya berkongsi bab mengenai daripada kitab ini. Dan perkara ini juga disyaratkan oleh Rasulullah SAW dengan sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, "Inna nura iza dakhala qalban fasakha wansyarah." Iaitu sesungguhnya nur atau cahaya apabila telah masuk ke dalam hati manusia, hatinya akan menjadi lapang dan lega. Ya. Di mana seorang hamba itu bila Allah kata orang berikan cahaya nur dalam hatinya, dia akan merasa lapang dan dada, walaupun macam ada masalah pun ya, dia akan merasa lapang. Kerana apa? Dia tahu bahawa dia ada bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dalam kitab ini mengatakan nur ilahi itu ilham dan takwa yang dari Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu mensyukuri nikmat Allah seperti yang telah diberikan oleh Allah Taala kepada kita. Contohnya ada mata untuk melihat, ada tangan, ada kaki dan lain-lain lagi. Ada satu nikmat besar yang Allah Taala berikan. Bab mengenai tentang nur cahaya yang terangkan tadi dalam hadis tadi, maka dalam kitab mengatakan salah seorang umat ataupun yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah perkara seperti ini ada alamatnya?" Antara umat Muhammad ada yang bertanya sehingga kita dapat mengetahui apakah tanda-tanda tersebut. Kata Rasulullah SAW menjawab, ada, iaitu menjauhkan diri dari dunia dan kembali ke alam kekal abadi serta bersiap sedia sebelum mati. Ya. Maka di sini seperti semalam saya berkongsi bahawa kita ketahui bahawa dunia ini adalah sementara kita hidup ya, dan kita akan balik ke rahmatullah, iaitu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. That means ada selepas kita meninggalkan dunia ini, kita dekat dunia ini kita dapat beramal ibadah. Kita bila dah meninggalkan dunia ini, kita akan pergi ke alam kubur. Alam kubur tu dah tak ada boleh beramal lagi lah. Dan di situ sajalah contohnya para malaikat akan bertanya kita, siapa Tuhan kamu? Itu macam-macam soalan lah. Yang jawab pun amalan-amalan kita. Ya, di mana di sini sebelum tu saya ingin berkongsi lah, kita bersyukur pada Allah kerana kita sebagai hamba Allah yang hidup ni, teruslah kata orang tu mengikut perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ya. Dan diterangkan juga di sini orang yang muhasabah. Orang muhasabah ni orang yang macam mana? Iaitu orang yang mengira-ngira amalnya, takut tak cukup amalannya dan berjaga-jaga. Ini orang yang selalu muhasabah diri, selalu takut pada Allah, takut jatuh dan selalu kira-kira. Bukan yang kira duit hari-hari. Hari ini aku kira duit berapa banyak, besok pun kira, malam nak tidur kira duit. Tetapi orang yang muhasabah, orang yang selalu kira-kira amalannya, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala jatuh pada dosa. Itu khauf dan raja. Iaitu khauf itu apa? Takut
jatuh pada dosa. Dan rajak selalu mengharapkan keampunan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dapat datang ke masjid, ya, contohnya ke Masjid Mujahidin ini dapat solat berjamaah Zuhur, dengan booking sistem. Alhamdulillah, kita dapat kata orang tu dapat tazkirah 10 minit pun jadilah. Saya hanya sampaikan dalam kitab ini Imam Ghazali supaya kita sedar bahawa kita ni usaha kita semakin meningkat, dia tidak akan terbalik, dan setiap meningkat tu dia tidak akan kembali. Ya, contoh dia tak boleh rewind. Kalau kita cerita dulu video tu kita boleh play, kita boleh rewind, kita boleh forward. Tetapi hidup kita tidak boleh rewind, tuan-tuan dan puan-puan. Kita boleh jalan terus maju ke depan. Tak boleh forward dan tak boleh rewind lagi. Kita terus jalan terus. Ya. Dan setiap hari tu adakah amal kita lebih baik daripada semalam? Itu yang kita selalu mengharapkan. Orang yang selalu muhasabah, iaitu mengira-ngira tentang amalan, takut jatuh pada dosa. Ya, selalu kata orang tu ada amal saham. Kalau contohnya orang kat dalam dunia ni, contoh, dia kalau orang yang beli saham, dia akan kata orang tu, ni saham naik dan turun. Selalu akan jaga-jagalah. Tapi orang yang dalam kitab ni mengatakan, orang yang muhasabah, dia selalu kira-kira, jaga-jagalah. Amalan dia hari ni aku buat banyak. Bukan kerana nak tunjuk, tidak. Dia takut pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukan orang yang contohnya, aku ada duit, aku nak tunjuk dengan orang, itu sombonglah. Bukan itu. Dan kitab ini supaya bab mengenai hati, supaya kita sucikan hati kita daripada sifat-sifat yang terkeji. Ya, itu yang kita belajar daripada kitab ini, supaya bila kita balik kepada Allah, kita dalam keadaan hati kita suci kepada Allah, dan mudah segala amal kita sedikit ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dimasukkan syurga atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kitab ini juga mengatakan, jika perkara ini ada terlintas dalam pemikiran seseorang, maka mula-mula dia akan bertanya ke dalam hatinya. Dan kita mengatakan, sekarang aku rasa aku telah dikurniakan dengan pelbagai nikmat dari Allah, seperti nikmat hidup, ya, sekarang kita ni nikmat memiliki sifat kudrat, itu kuasa sehingga mampu untuk melakukan sesuatu. Kita contohnya untuk bekerja, untuk beribadah, kita dapat lakukan. Ya, kita boleh naik kereta, contohnya kita dah ada kuasa, maksudnya nak kita go left, go right, go straight. Itu semua kita boleh buat. Tapi jangan masuk longkang. Saya gurau saja, tuan-tuan. Baik. Dan seterusnya dekat dalam kitab ni, nikmat memiliki sifat kudrat sehingga mampu melakukan sesuatu, boleh berfikir. Ya, berfikir itu maksudnya baik dan buruk, dan berbicara serta pelbagai perkara lain yang bermakna. Semua nikmat dan kesenangan ini adalah pada diriku, selain dari terselamat daripada pelbagai ujian dan musibah. Ini antara satu musibah, contoh yang kita dah sedang COVID-19. Kita memang tak boleh elak. Dan apa yang kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, kita kuat beribadah, kita mohon tak pada Allah. Ya, jangan minta pada manusia. Manusia kata orang tu tak boleh buat apa-apa, tuan-tuan dan puan. Ya, kalau minta emas, mungkin bolehlah, siapa yang nak berikan silakan. Ya, tapi kalau minta mu tak baguslah, ya. Dan kita ada duit, maksudnya kita beli dan kita bersedekah kepada orang yang susah, yang tak ada emas, kita berikan. Itu pahala lebih baik, ya. Baik, teruskan, kesemua nikmat ini tentu ada pemberinya, yang menuntutku agar bersyukur dan berkhidmat kepadanya. Apabila aku lalai untuk berkhidmat kepadanya atau mensyukuri nikmatnya, pasti dia akan menarik semua nikmat itu, dan aku pula pasti menerima hukuman dan balasan. Ini yang kita takutkan, na'udzubillah min zalik. Mungkin dulu satu ketika kita kaya, tuan-tuan dan puan, kita sombong bongkak, dia tarik kekayaan kita, habis kita jatuh miskin. Itu yang kita dalam sini suruh kita berfikir. Ya, mungkin dulu kita contohnya masih muda, kita handsome. Kita contohnya lah macam-macam lah kita boleh buat. Kita boleh buat apa-apa yang kita nak. Tapi bila kita dah tua, semen. Dulu mungkin muda-muda boleh enjin macam contoh enjin kereta yang bagus. Tapi bila dah tua, macam-macam penyakit, tuan-tuan. Dah enjin dah macam kena spare part gitu. Tukar sana, tukar sini. Ini satu nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Saya cuma kiaskan saja, tuan-tuan puan-puan, supaya kita fikir semula dengan apa yang kita disampaikan di sini, supaya kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, teruskan kitab ini mengatakan, bukankah dia telah mengutuskan seorang rasul kepadaku, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia memuliakan rasulnya dengan pelbagai mukjizat yang tidak termampu dilakukan oleh manusia biasa. Rasul telah memberi khabar, berita bahawa aku hanya mempunyai satu Tuhan, iaitu Tuhan yang Maha Mulia, iaitu Allah. Maha kuasa, Maha mengetahui, Maha hidup,
Maha berkehendak, berbicara, memerintah, melarang serta kuasa untuk menghukum jika aku menderhaka. Bahkan dia mengetahui segala rahsiaku, segala yang terlintas dalam hati dan pemikiranku. Sesungguhnya dia telah menjadikan sesuatu, maka dia memerintahkan aku agar taat kepada hukum-hukum syariatnya. Dan kitab ni supaya kita ingatkan. Dan kitab Imam Ghazali, di mana kisah yang berlaku supaya kita pelajari, supaya kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa segala nikmat yang telah diberikan, sifat kekayaan yang Allah Taala berikan kepada kita, rezeki kita murah, diluaskan, supaya kita jangan lupa hak-haknya orang miskin. Dan begitu juga contohnya kesihatan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita taat kepadanya. Jangan cakap, oh tak apalah, nanti umur 40 tahun atau aku dah 50 tahun aku nak bertaubat, aku nak beribadah. Kita belum tahu tuan-tuan puan-puan, umur kita panjang ataupun tidak. Inilah kata Rasulullah dalam semalam saya terangkan. Ini angan-angan kata orang tu yang dikuatiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Dia yang banyak berangan-angan. Angan-angan jadi kaya, tak ada masalah. Angan-angan nak sembahyang, ini ada masalah ni. Angan-angan sembahyang tak sembahyang, ini saya khawatirkan. Angan-angan hidup umur panjang, ini pun khawatirkan. Takut kita tak tahu, nak tunggu besok lusa dah Allah panggil, dah tak sempat nak sembahyang, dah tak sempat nak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita khawatirkan. Saya hanya menyampaikan di dalam kitab ini. Baik, dan kita ini juga terangkan bab mengenai iaitu lintaran nurani adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan ilham nurani bab mengenai cahaya tadi adalah iaitu takut. Tak cukup ibadah berkaitan dengan sifat khauf dan raja. Seperti terangkan tadi, itu takut jatuh pada dosa, dan raja selalu mengharapkan dan bergantung kepada Allah dari awal hingga akhir hayat kita. Dan kita nak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seperti dalam sebuah hadis diterangkan, hadis Muslim bab mengenai tentang ihsan, orang ihsan tu. Dan terangkan dalam hadis tu, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Artinya bab mengenai ihsan ihsan, hendaklah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau, kalau engkau melihatnya, iaitu melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau engkau tidak melihat Allah, sesungguhnya dia, itu Allah melihatmu. Untuk supaya kita lebih fahamkan pasal ni kata-kata daripada hadis tersebut, maksudnya di sini hendaklah kita sembah Allah seolah-olah kita melihatnya. Dan jika kita tidak dapat lakukan, maka iktikad di dalam hati bahawasanya Allah melihat kita. Boleh faham Kerana dalam hadis ini dikuatiri tidak faham. Contohnya seperti kita beribadah di solat, maksudnya khusyuk di sini seperti perumpamaan iaitu dalam ihsan itu seperti kita sembah Allah seolah kita melihatnya. Tapi kalau kita tak mampu, iaitu iktikad di dalam hati bahawasanya Allah melihat kita. Baik, saya rasa sampai di sini dahulu saya berkongsi dengan para jemaah. Mudah-mudahan ia bermanfaat supaya kita sedar bahawa usia kita ni, kita tak tahu tuan-tuan puan, besok atau lusa, kita tak tahu. Tapi bila kita sembah pada Allah, kita beribadah pada Allah, seperti saya terangkan tadi, seperti orang yang ihsan, iaitu kita sembah Allah seperti mana kita nampak atau melihat Allah. Tetapi kalau kita tak mampu, kita iktikad dalam hatinya bahawa Allah melihat kita. Ini hanya dalam hadis ini. Dan seperti terangkan dari mengenai tentang muhasabah, iaitu mengira-ngira amalan kita, bukan untuk mengira untuk menunjuk, tidak. Takut jatuh pada dosa dan selalu mengharapkan keampunan kerana Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini dahulu saya berkongsi dengan para jemaah. Mudah-mudahan ia beri manfaat kepada kita dan untuk keinsafan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini dahulu saya berkongsi, dan kita akan sambung lagi insya-Allah pada waktu yang lain. Dan insya-Allah pada esok hari Masjid Mujahidin ada membuat syarahan ataupun tapi online pasal mengenai tentang Isra' dan Mi'raj, iaitu 20 Rejab, yang akan disampaikan oleh Ustaz Husin. Mungkin siapa yang ada free time dapat kat rumah ke apa, bolehlah layari laman web FB Masjid Mujahidin untuk sama-sama kita dengar terang tu, supaya kita beringatlah di mana tentang Isra' dan Mi'raj, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terima perintah untuk solat 5 waktu. Dan ketika dalam perjalanan beliau tu, di setiap langit tu dia berjumpa dengan para nabi. Dan kita tahu, dan kita antara orang-orang yang
beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita orang-orang yang beriman itu percaya antara satunya iaitu percaya kepada Nabi dan Rasul. Ya, kita kalau nak lebih lanjut sila dengarlah ya tazkirah ataupun daripada Ustaz Husin pada esok selepas solat maghrib insya-Allah. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.